فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Alhamdulillah, sidang penonton dan pendengar yang budiman, pada kali ini dalam Qiraatul Fatwa, soalan yang dipertanyakan yang terkait dengan isu imam marah makmum ketika khutbah. Adakah boleh seorang imam menegur dan memarahi makmum sebelum memulakan khutbah atau semasa menunaikan khutbah Jumaat pada hari Jumaat? Dalam menjawab persoalan ini, kami mulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggallah segala urusan jual beli. Demikian itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut tentang khutbah Jumaat sebagai salah satu zikir untuk mengingatinya, kerana di dalamnya terdapat nasihat dan peringatan mau'izah untuk mengingati kalam Allah serta arahannya. Al-Imam Qadhi Abu Muhammad Al-Baghawi menafsirkan ayat di atas seraya berkata, firman-Nya, bersegeralah menuju mengingati Allah, fas'au ila zikrillah, iaitu ke arah menunaikan salat. Manakala Sa'id ibn Al-Musayyib rahimahullah menafsirkan ayat bersegeralah menuju mengingati Allah sebagai khutbah nasihat yang disampaikan oleh imam. Lihat Ma'alim At-Tanzil jilid yang ke-8 halaman 117. Berhubung dengan persoalan di atas, kami nyatakan bahawa tidak menjadi sebarang permasalahan bagi imam untuk menegur, menasihati makmum ketika berkhutbah, sama ada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Tetapi biarlah berakhlak dan beradab supaya maksud teguran itu membawa kepada perubahan untuk diikuti, bukan membawa kepada dendam dan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat baginda berkenaan isu pelaksanaan salat sunat tahiyatul masjid ketika baginda SAW sedang berkhutbah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Ja'a Sulaykun al-Ghatafani yaumal Jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, fajalasa faqala lahu ya Sulayk kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima, summa qala idza jaa ahadukum yaumal Jumu'ah wal imamu yakhutub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Sulaykun al-Ghatafani, seorang sahabat Nabi, datang ke masjid pada hari Jumaat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, yakni khutbah Jumaat. Kemudian dia, yakni Sulaykun, terus duduk sahaja. Makanya Rasulullah SAW terpandang perbuatan Sulaykun, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menegurnya, wahai Sulaykun, bangunlah kamu salat 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid, dan ringankanlah kedua-dua salatmu itu. Kemudian baginda bersabda lagi, apabila salah seorang dalam kalangan kamu datang ke masjid pada hari Jumaat dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, maka hendaklah dia menunaikan salat sunat Jumaat, salat sunat 2 rakaat, dan hendaklah dia meringankan salatnya itu. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an pernah menegur Utsman ibn Affan tentang isu mandi sunat Jumaat
ketika mana Umar radhiyallahu an sedang berkhutbah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa bainama Umar ibn al-Khattab yakhtubun nas yaumal jumu'ah izdakhala Utsman ibn Affan fa'arrada bihi Umar faqala ma balu rijalin yata'akhkharuna ba'da an-nida' faqala Utsman ya amiral mu'minin ma zidtu hina sami'tu an-nida' an tawadda'tu summa aqbaltu faqala Umar wal wudu aidan alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Maksudnya ketika Umar ibn al-Khattab sedang berkhutbah kepada orang ramai pada hari Jumaat, kemudian Utsman ibn Affan masuk ke dalam masjid. Lantas Umar terus menegur Utsman, mengapa ada beberapa lelaki yang lambat juga datang masjid selepas azan sesudah dikumandangkan? Utsman pun berkata, wahai Amirul Mukminin, aku tidak melakukan apa-apa kecuali mengambil wuduk selepas mendengar azan. Kemudian aku datang ke masjid. Umar pun berkata, dan mengambil wuduk sahaja? Tidakkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu datang untuk salat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, menasihati makmum berkenaan adab-adab di dalam masjid dengan tegas juga adalah termasuk dalam arahan untuk mentaati Allah dan menghindari maksiat yang merupakan intisari khutbah. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan mengenai perkara tersebut yang sewajarnya menjadi intipati dan isi khutbah Jumaat. Kata beliau, rukun khutbah yang ketiga ialah memberi wasiat kepada ketakwaan sebagai mengikuti sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain itu, kerana tujuan khutbah adalah untuk menyampaikan nasihat dan teguran peringatan. Lafaz wasiat kepada ketakwaan itu juga adalah tidak ditentukan mengikut pendapat yang sahih dalam mazhab. Kerana tujuannya adalah nasihat dan menggesa kepada mentaati Allah. Maka memadai apa jua lafaz berbentuk nasihat sama ada pendek atau panjang. Seperti taatilah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Dan tidak memadai mencukupi sekadar peringatan nasihat untuk berwaspada daripada tipu daya dunia dan hiasannya, kerana nasihat itu turut diucapkan oleh kelompok yang mengingkari hari kebangkitan sesama mereka. Sebaliknya, nasihat peringatan itu mestilah mengandungi arahan untuk melakukan ketaatan, ketakwaan dan menghindari maksiat. Arahan untuk mentaati Allah sudah merangkumi arahan menghindarkan diri daripada maksiat. Lihat Mughni Al-Muhtaj jilid yang pertama halaman 550. Namun tidak dibolehkan untuk terus memarahi sebelum membaca khutbah. Hal ini akan memutuskan mualah antara rukun-rukun khutbah. Mualah antara rukun khutbah adalah syarat sah khutbah di sisi pendapat Al-Azhar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa wal azharu ishtiratul mualah. Pendapat yang azhar dalam mazhab, yakni yang amat zahir, adalah disyaratkan mualah bersambung antara intipati dan juga rukun-rukun khutbah. Lihat Minhaj At-Talibin halaman 48. Al-Khatib Asy-Syarbini juga mengulaskan, bacaan tepatnya Syirbini, menjelaskan bahawa pendapat Al-Azhar mensyaratkan mualah dalam khutbah, iaitu betul-betul antara kesekalian rukunnya dan di antara dua khutbah. Begitu juga antara dua khutbah dengan salat sebagaimana mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan kerana ia mempunyai kesan yang zahir nyata dalam menarik hati. Khutbah dan salat adalah mirip dengan salat jamak. Manakala pendapat kedua dalam mazhab tidak disyaratkan mualah menurut betul-betul kerana tujuan utamanya adalah memberi nasihat dan peringatan. Semua ini dapat dicapai walaupun terpisah-pisah pelaksanaannya dengan kata-kata yakni senggang masa atau lain-lain perkara. Lihat Mughni Muhtaj jilid pertama halaman 554. Akhirnya kami nyatakan bahawa boleh untuk dinasihatkan oleh imam kepada makmum ketika sedang berkhutbah, sama ada ketika khutbah pertama atau ketika khutbah kedua. Perbuatan ini telah disandarkan oleh perbuatan Rasulullah SAW dan juga kepada Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Namun digalakkan menegar dalam khutbah bukan sebelum memulakan khutbah supaya melaksanakan rukun khutbah dengan meraihkan syarat mualat tersebut. Semoga pencerahan ini memberi kepada kita kebaikan insya-Allah. Allahumma iyyaka narju wa laka nad'u faballighna salihah amalana waghfir lana dhunubana wamnum alaina bima mananta bihi ala ahli ta'atik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.